Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih sayang. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan hidayahnya saya telah diberi peluang untuk bersiaran di sini. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya ingin mengucapkan trilion terima kasih kepada DZA kerana mengizinkan saya membuat pencerahan tentang bagaimana saya mengenali beliau dan juga perancangan beliau tentang apa yang beliau telah lakukan selama ini. Saya Muhammad Shah, yang dikenali dengan panggilan Shah, berasal dari Johor, adalah juga sebagai seorang fandi, telah mengenali DZA sejak tahun 2008 lagi. Untuk makluman, sebelum saya bertemu dengan DZA, saya telah merangka beberapa buah kertas cadangan berkaitan projek asas tani yang memerlukan modal permulaan yang agak besar bagi melaksanakannya. Setiap hari saya berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar rancangan saya untuk merealisasikan projek tersebut menjadi kenyataan dan berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan atau sebarang kemuskilan di dalam keterlibatan pembangunan ekonomi mampan asas tani di rantau ini. Alhamdulillah, doa saya selama ini telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada suatu petang saya telah menerima panggilan telefon dari seseorang dan pada hari yang sama juga saya telah bertemu dengan beliau di Hotel Concord, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Pertemuan kali pertama kami telah membuahkan hasil yang agak memberangsangkan. Sehubungan dengan itu, saya telah diminta untuk menyediakan segala dokumen yang berkaitan dengan rancangan perniagaan tersebut. Seterusnya, saya bersama sahabat-sahabat saya telah bertemu DZA berulang kali serta berbincang dengan beliau dan juga warga TUE yang berkaitan. Kami sangat berterima kasih kepada DZA kerana sudi mengajar kami dalam ilmu kewangan yang kami tidak pernah lalui sebelum ini, di mana ilmu tersebut sekiranya di orang luar di sana, mereka akan mengatakan bahawa DZA sebagai gila. Akan tetapi, bagi kami, ilmu tersebut adalah sebuah ilmu baru yang kami katakan ianya adalah anugerah daripada Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendaki. Kami selalu bertukar-tukar pandangan setiap kali bertemu di pertemuan dijalankan. Dengan bimbingan DZA, kami telah merangka beberapa buah projek berteknologi terkini bagi mempertingkatkan lagi ekonomi marhain serta meletakkan tanah air ini sama taraf dengan negara-negara maju. Seiringan dengan hasrat DZA untuk membangunkan komuniti masyarakat luar bandar, kami telah mengenal pasti beberapa kawasan serta membuat perancangan bagi penambahbaikan serta memastikan hala tuju tersebut menjadi realiti dan mampu tercapai. Sehubungan dengan itu, kami menyediakan kerangka hala tuju pembangunan ekonomi asas tani ke arah mendukung negara ini menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi berteraskan 3 prinsip utama. Pertama, kemampanan, iaitu mengutamakan kelangsungan kualiti dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kedua, inklusif, iaitu pembangunan yang mengambil kira keseimbangan gender, kumpulan umur, keupayaan diri, tahap pendidikan, pendapatan dan kedudukan geografi. Ketiga, holistik, iaitu merangkumi pelbagai dimensi seperti fizikal, sosial, ekonomi, rohaniah, kebudayaan dan tadbir urus. Pembangunan ekonomi asas tani adalah sangat penting bagi merangka kesinambungan pembangunan masyarakat luar bandar yang sejahtera, inklusif dan mampan.
menjadikan luar bandar sebagai kawasan yang menarik dan kondusif sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, tempat menjalankan perniagaan dan juga tempat melahirkan usahawan asas tani muda. Meningkatkan penglibatan aktiviti masyarakat luar bandar dalam menghadapi cabaran revolusi keselamatan makanan global yang semakin mencabar. Merapatkan jurang ketidakseimbangan pembangunan antara penduduk bandar dan juga luar bandar. Bagi menjayakan perancangan tersebut, penggunaan teknologi baru dalam sektor asas tani dan penggunaan teknik terkini akan diterapkan sepenuhnya. Selain dari itu, perkembangan AI turut diterapkan, termasuklah penggunaan ekonomi digital, simulasi dan penggunaan robotik turut dilaksanakan di dalam perancangan tersebut agar peserta-peserta tidak ketinggalan di dalam melaksanakan aktiviti harian mereka. Senario utama yang berlegan media masa ketika ini adalah berkaitan dengan sumber makanan, peluang pekerjaan serta pendapatan yang berterusan. Dengan isu-isu tersebut, DZA telah mencipta kaedah-kaedah untuk memacu ekonomi supaya dapat diaplikasi kepada sasaran yang berkaitan. Bagi mencapai matlamat tersebut, kami juga telah merangka beberapa kaedah-kaedah yang berkaitan dengan agrotani, berteknologi terkini serta penempatan kilat juga berteknologi terkini. Kami menyambut baik usaha DZA serta warga TUE dalam membangunkan taraf hidup golongan sasaran melalui beberapa perancangan yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak di antara DZA dan kami. InsyaAllah, kami akan bekerja keras sesama bagi merealisasikan hasrat DZA dalam membangunkan taraf hidup ummah khasnya serta umat manusia amnya. Sesuatu yang menarik tentang DZA ialah selain dari kepakaran beliau di dalam kejuruteraan keuangan, beliau juga mempunyai lain-lain idea yang luar biasa di mana pada kebiasaannya beliau akan memberitahu sepintas lalu idea-idea tersebut. Dan pada kebiasaannya juga kami tidak pernah memperlecehkan idea-idea beliau lalu membuat kaji selidik sesama kami sebagai persediaan perjumpaan yang berikutnya apabila topik tersebut diutarakan sendiri oleh DZA. Atau kami yang meminta untuk diberi peluang untuk membuat pencerahan tentang idea beliau. Kebiasaannya, kami akan menyediakan kertas kerja secara ringkas beserta dengan fakta dan rujukan dan juga kebaikan-kebaikan tentang projek tersebut. Setiap pembentangan walaupun secara lisan berkaitan dengan projek yang tersebut, DZA juga bersetuju dan berpuas hati supaya projek tersebut dijalankan oleh pihak kami. Sehubungan dengan itu, DZA juga bersetuju dan berpuas hati supaya projek tersebut dijalankan oleh pihak kami. Sehubungan dengan itu, DZA dengan berbesar hati telah menyediakan sebuah platform yang berkaitan bagi setiap projek yang kami bentangkan ekoran idea DZA sendiri. Kami sangat terharu apabila beliau menyambut baik serta berkenan supaya projek tersebut dilaksanakan oleh pihak kami sendiri. Untuk menjayakan projek tersebut, kami dengan rela hati akan melaksanakannya sebaik mungkin agar dianya tidak menghampakan impian DZA. Sekiranya kami diberi tanggungjawab lebih berat lagi, insya-Allah kami akan lakukan bersama-sama dengan menumpukan pada tujuan asal projek tersebut agar ianya dapat direalisasikan dengan jayanya. Ada pihak yang mengatakan kami adalah daripada golongan orang-orang yang tamak. Kami bukannya tamak. Yang diperkatakan oleh mereka yang tidak senang serta tidak mahu apa yang kami rencanakan berjaya. Ini adalah kerana kami sentiasa ingat pesanan DZA yang selalu berkata, "Syah, kita makan satu hari 2 kali sahaja. Selebihnya itu adalah hak orang lain." Dengan pesanan inilah
menambahkan lagi semangat kami untuk terus berusaha dengan lebih gigih lagi agar apa yang dirancanakan berjalan dengan lancar seperti yang dirangka. Besar harapan kami agar usaha-usaha ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan agar ianya dapat dinikmati oleh sasaran-sasaran yang terlibat. Justru itu, kami akan berusaha dengan lebih gigih lagi bagi memastikan segala impian DZA serta usaha-usaha kami dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan trilion terima kasih dan tahniah kepada DZA serta warga TUE yang telah berhempas pula selama ini bagi menjayakan program kejuruteraan kewangan yang julung-julung kali berada di rantau ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan serta laksanakan sentiasa dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.